alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala imamil muttaqin wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi ila yaumiddin. Sambung kepada perbincangan minggu lepas, iaitu dia menyebut peniaga boleh mengambil untung hasil daripada jualan dia. Kita tinggal minggu lepas tu persoalannya, adakah harus mengambil keuntungan berlipat kali ganda? Beli bendanya dengan harga murah, bila kita jual berlipat kali ganda. Dari segi hukum boleh ke tiada? Ini kita nak bincang. Berdasarkan hadis ini, sebahagian ulama berpendapat tidak ada hak keuntungan yang dibenarkan syarak, sama ada 1/2 atau 1/3 atau 1/4 hatta sekali ganda sekalipun, selagi tidak melampaui batas dan menindas pembeli. Jadi ini pendapat satu kumpulan ulama, grup pertama. Gapo dia kata sini, kita bebas nak ambil untung sebanyak mana, 10% atau 20% ataupun 100%. 100% artinya sekali ganda. Kita beli dengan harga RM100, kita jual harga RM200. Jadi pendapat ulama ni itu suka hati kita nak ambil sebanyak mana untung, asalkan pembeli berasa tak apa, benar sahabat, dia boleh terima. Kalau barang ke luar negara, luar negeri, kalau nak tambah tu benar sahabat, gapo dia nasi ID ni pagi-pagi dia datang ke kapal terbang timur di Kuala Lumpur, orang beli sana nak sampai ke orang je beli je lah di kedai sana RM8, RM3.5 sini. Tak, nasi aiding adik pagi RM3.5, sebab dia buat naik kapal terbang, so tangi dari situ digedal letak di kedai pula ambil setangi pula sampai ke orang pergi makan nasi aiding adik pagi dengan saing dek royak tu RM8. Jadi boleh kau duk gitu lah, berlipat kali ganda? Jawab dia boleh, sebab orang sana boleh terima hakikat. Lagipun yang tadi tu bukan untung 100% boleh ke dia, kau tambah kau gapo dah. Orang setangi, 2 tangi, 3 tangi itu kita boleh faham lah. Tapi ni tak ada tangi, tak ada melalui tangi orang lain. Kita boleh jumpa satu orang boleh bekal dengan harga murah gitu. Kita pergi beli adik siang ni misalnya, kita beli go 7 riyal, barang dia klik boleh jual go 15 riyal. Tapi kalau mengikut pendapat ulama kumpulan pertama ni, dia kata tak ada masalah, boleh kita letak sebanyak mana yang kita nak. Situ duduk lah. Namun bagi menutup ruang penipuan dan penindasan, mazhab Asy-Syafi'i menetapkan keuntungan tidak boleh melebihi 1/3 ataupun 33% daripada modal. Jadi selama ni kalau kita duduk nego tu, kita tak ambil kira apa pandangan ulama mazhab Syafi'i. Sebab ulama mazhab Syafi'i tidak boleh ambil keuntungan melampau. Tapi ada ulama kita tak kata apa. Sebab apa? Sebab ada pendapat ulama lain selain daripada mazhab Syafi'i. Jadi tinggal begitu sajalah, tak ada masalah dah. Jadi kalau orang tanya kita, ya kita duduk nego tu ambil lebih pada 30% ataupun untung lebih pada 1/3 tu, kita jawabnya itu pendapat mazhab Syafi'i. Dah kita nak pakai pendapat mazhab lain, kita nampaknya buat kita tak kerah sangat hal ni pula. Sebab apa? Sebab utuh lah ke dia 33% ataupun 1/3 ni, kalau benda tu kita beli 100, kita hanya boleh jual 133 riyal. Kalau jual 150 tak ada dah. Betul tak? Kalau mengikut mazhab Syafi'i salah lah. Dosa kalau kira dia. Beli tak sekira lah tambah muka lain mungkin boleh kita ambil. Dah kita saya saja. Kita beli benda gos sekian, kita jual go 3 amat. Maknanya 50%.
Mazhab Syafi'i tak boleh dah. Lepas tu kita tak apa juga tu, kita jual barang tu. Jual tanah lah, tanah. Oh, banyak tanah. Betul tak? Tanah beli 50,000, duduk boleh 7-8 tahun, jadi 100,000. Lepas tu boleh ke begitu mau jualan? Boleh lah. Pasal apa? Berdasar kepada pendapat ulama, ia bukan daripada mazhab Syafi'i. Sesat lah. Di samping itu, hadis ini juga menganjurkan setiap kebaikan hendaklah dibalas dengan kebaikan. Sama ada kebaikan yang sama dengannya atau setidak-tidaknya dengan doa. Sebagaimana doa Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Urwah radhiyallahu an agar jual beli atau rezekinya diberkati. Ingat lagi tak cerita Urwah tu? Nabi suruh dia pergi beli kambing. Nabi beli sedina, 1 dinar. Dia pergi beli kambing 1 dinar boleh 2 ekor. Dia jual seekor, dia buat klik kambing seekor, dia holder pitih sedina lagi kau Nabi. Jadi Nabi puji cara dia tu, menunjukkan hukumnya boleh. Jadi Nabi puji dan Nabi siap dengan berdoa supaya Urwah ni diberkati rezeki dia, kerana pandai dia mereka. Jadi apa persoalan kita? Tak ada masalah dah. Ia disokong dengan hadis yang lain sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa man ata ilaikum ma'rufan fakafi'uhu fa in lam tajidu ma tukafi'unahu fad'u lahu hatta ta'lamu an qad kafa'tumuhu." Maksudnya, dan barang siapa yang berbuat baik kepada kamu, maka hendaklah kamu membalasnya kebaikan dengan kebaikan yang setimpal. Sebab itulah saling membawa hadiah, kunjung membawa hadiah ni sangat digalakkan oleh Islam. Sebab kita boleh, orang panggil sama-sama balas budi. Tahadu tahabu. Nabi kata saling beri hadiah lah sama-sama kamu tu, kerana dia boleh menjadikan kasih sayang, boleh membuatkan kasih sayang. Jadi orang tua kita dulu, amalan-amalan dulu dia comel dah tu. Bila dia mari jalan kan, dia tak mari jalan saja dah. Holo bawa benda. Dan kalau dia puasa kita tengok dulu hak ni holo makanan dia, hak ni pula holo makanan dia lah. Itu satu budaya yang baik. Sebabnya sama-sama kita berbuat baik. Dan jika kamu tidak mendapat sesuatu untuk membalas kebaikannya, maka berdoalah untuknya sehingga kamu merasa telah membalas kebaikannya. Ini ada riwayat Ibn Ahmad, Abu Daud dan An-Nasai. Jadi kalau kita ni orang apa ni, jiran kita ke, waris-waris kita ke, sayang-sayang dia holder benda kita nak balas tak boleh sebab dia orang kaya. Kita nak balas tak boleh. Jadi kalau tak boleh balas, sekurang-kurangnya kita boleh balas dengan doa, dia kata. Jadi kita cuba, apa ni orang panggil, ni ajaran daripada Islam ni, hak mana ada orang panggil budaya orang dami dulu tu, itu satu benda yang positif, yang patut kita hidup. Benda balas budi orang panggil lah. Dia rasuah lain, balas budi lain. Rasuah lagu mana? Kita beri itu dengan nak suruh dia mengejah. Dia ada kuasa. Kalau orang tak ada kuasa, tak apa. Orang ada kuasa, dia ada kuasa. Dengan pemberian kita tu, kalau benda tak boleh, jadi boleh. Itu orang panggil rasuah. Habislah hadis 41, kisah dengan Urwah tadi. Kita tengok pula hadis 42. Wa an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam naha an syira'i ma fi butun al-an'am hatta tab'a wa an bai'i ma fi duru'iha wa an syira'il 'abdi wa huwa abiq wa an syira'il maghanim hatta tuqsam wa an syira'is sadaqat hatta tuqbad wa an darbatil ghais. Rawahu Ibnu Majah wal Bazzar wad Daruqutni bi isnadin dhaif. Ini dhaif.
dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang melakukan jual beli anak yang masih berada dalam kandungan haiwan sebelum dilahirkan. Lembu ke kambing buting. Ini ada kita faham hadis ni dulu, lepas tu dia bincang panjang depan mungkin malam ni hok ni pun tak ada habis. Yang kedua, susu yang masih berada dalam teteknya. Tak perlu lagi susu, kita tengok labu susu tu terik molek, kita jual dah situ. Yang ketiga, seorang hamba yang melarikan diri nak jual ke mana? Mari dia kata kita ada seorang hamba abdi nak jual, lepas tu mana lah hari ni dicari, kali jumpa kira boleh demo lah, tak boleh lagu tu. Kemudian harta rampasan yang belum dibagi. Nah, nampak tak? Di harta rampasan ni bila dah kerja Islam benar ke, boleh harta ghanimah rampasan tu tak bagi lagi, dia jual dah. Dia dah angin-angin dah boleh ke dia. Misalnya dia boleh gapo, dia boleh kibah pasal ekor ke dia. Dah. Maksud bila dia benar tu kan, maka tentera-tentera ni dia boleh bagilah, dia panggil harta ghanimah. Ni tak ada bagi lagi, duduk tangi pemimpin lagi, duduk tangi ketua tentera lagi. Dikira apa aku nak jual kibah ke lemu. Kibah ni bila baru benar perang. Pak harta duduk mana? Tu tak bagi lagi tu nak jual dah. Tak boleh aku tu. Zakat yang belum diterima. Zakat dia boleh jual. Penerima zakat ni kan, bila boleh ke dia jadi hak dia boleh jual lah. Duit terus tidak duit terus, berah terus kami dulu kata. Jadi dia terima berah terus. Orang penerima ni dia tengok orang ni bui banyaklah berah nak makan tak habis dah. Dia boleh jual lah dah. Jadi hak tak boleh sini, tak ada yang boleh lagi. Masuk bulan Ramadan tu tidak angin-angin dah. Orang kahwin ke dia berah terus. Katalah masa berah kami dulu lah. Dia kata ambil jual lah, boleh 3 datang dia kata berah. Gua nak jual dah mana berah tak boleh hari kan? Nak boleh. Terbunda dalam yang ni. Lepas tu, dan hasil seorang penyelam selain nak ambil gapo-gapo dia bau. Jadi hadis ni riwayat, dan dia kata hadis ni lemah. Kita tengok lagu mana dia bincang. Baik, lagi 43 sambungan. Wa Ali bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tashtaru samaka fil ma' fa innahu gharar. Rawahu Ahmad wa asyaru ila anna as-sawab waqfu. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah membeli ikan dalam air kerana ia tidak jelas. Ini riwayat Ahmad yang memberi isyarat bahawa ia benar hadis ini mauquf, tidak berapa kuat juga. Hadis-hadis ini mengandungi keterangan tentang perkara-perkara yang dilarang daripada jual beli. Jadi Ibn Hajar ni tak amari hadis ia kuat untuk menyokong ini. Tapi bila ulama-ulama lain yang mensyarahkan hadis dia ni, dia jumpalah hadis kuat yang lain. Mungkin tak tahulah bagaimana susun ni dia. Dia buat Ibn Hajar ni, dia masuk ni hak dua-dua, lepas tu dia tidak bincang, dia masuk saja. Jadi ulama lain sebenarnya syarah Ibn Hajar, dia hanya susun saja bulu-bulu maru. Jadi ulama lain masa nak syarah tu, walaupun dia tengok ini hadis dhaif, dia akan bawa lah hadis-hadis lain, ia kuat, ia boleh menjadi penyokong. Sebab kita faham bahawa hadis dhaif ini tidak boleh berdiri atas kaki sendiri untuk membina hukum. Lagu mana walaupun dia tidak memayah hadis lain, memadai dengan pendapat ahli ulama. Lagu mana pandangan mazhab Syafi'i, lagu mana pandangan mazhab Imam Ahmad dah. Ini orang ahli hadis belakang. Sekalipun kedua-dua hadis ini dhaif, tetapi maksudnya adalah sahih berdasarkan hadis sahih yang lain. Sebab dah walaupun Ibn Hajar tak buat mari hadis sahih, ulama yang mensyarahkan hadis ini seperti Sunani lagi. Dan Ibn Hajar tu dia letakkan hadis dalam tajuk ni, memang dia kira boleh buat hukum sebagai membantu kepada hadis yang lain. Gambar hadis ni yang menyebut pada kita ialah hadis yang melarang jual beli sesuatu yang mengandungi gharar. Gharar ni makna penipuan. Atau penipuan dan jahalah. Jahalah ni kejahilan yang kita tidak tahu sama-sama atau kesamaran. Gambar dia contoh jual ikan dari sungai. Nak jual mana?
benda boleh jadi milik lagi. Ngai pun tak lagi jual dah. Melalui hadis pertama, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melarang daripada ni jenis jual beli, dan satu larangan dalam hadis kedua. Ni ada jenis jual barang hak tak apa cerak ni gini. Dia berlaku di pejabat kajiannya. Pemohon ni dia baru mohon dengan kajian boleh tanam sawit. Tak ada pemilikan lagi dia, tak ada pemilikan lagi. Bila mesyuarat, kajian mesyuarat, lalu dia tahu keputusan boleh lalu, dia jual lah. Jadi tak boleh jual beli lagi lah. Kalau dia nak bayar down, apa panggil bayar cekeran dulu, tak ada masalah. Ni jual beli dah. Nak jual 3 juta, dia kata ni 5,000 ekar tanah, nak jual 3 juta dia, misalnya. Padahal kajian baru dulu lah, dia belum milik lagi. Ni tak boleh lah situ. Dia kena beli sempurna, dia boleh tukar nama. Dia orang beli pun dia ciri juga, kata boleh tukar nama, dia tak bayar, dia bayar sitik kan. Dia bayar pendahulu. Pendahulu tak ada masalah. Okay. Larangan tersebut adalah nekar. Dia tak ulang ni, dalam hadis yang disebut. Nombor 1, anak haiwan yang masih berada dalam kandungan sehingga ia dilahirkan. Buting, lembu buting jual anak. Dia tak usah jual ibu, nak jual anak. Timun pitih dah, jual beli dah. Lepas tu ambil lagu mana? Takut lembu tu ambil apa lah. Belana lembu dia beranak-anak apa lah. Yang kedua, susu yang masih berada dalam kantung haiwan. Tak boleh lagi. Yang ketiga, hamba sahaya yang melarikan diri dari tuannya. Ini kita bincang pun tak ada manfaat mana sebab hamba tak ada dalam. Nawapak harta lapas seperang yang belum dibahagi. Tak adalah. Bila berlaku peperangan, bila tentera Islam boleh tawan tentera kafir, harta tu boleh rapah daripada tentera kafir, dia panggil harta ghanimah. Jadi harta tu, hak siapa harta tu? Hak tentera-tentera tadi. Jadi boleh dibahagi oleh pemimpin. Orang yang berjihad fisabilillah tu dia boleh berbagi. Orang ni boleh banyak mana orang ni berbagi. Bagi ni lah kalau tak kena sama rata, kena pembalas pula ni. Jadi bila dia benar tu, dia berasa dia ni salah seorang daripada tentera, dia duduk angin tu boleh buta seekor ke, lembu seekor ke, boleh bagi kemah ke, maka dia pun tak ada lagi ketua tentera tu bagi, dia ketik jual ada bagian dia. Kalau dia duduk angin-angin boleh gapo ke dia. Ni yang tak boleh dah. Yang ke-5 pula, zakat yang belum diserah terima. Macam tadi lah. Dia duduk besok boleh zakat sokmo je. Orang boleh bagi ke dia lagi tu, dia jual lah. Ia kena hasil seolah penjelas. Ni orang terlepas tak risau tu. 5 ni tu baru 5 sebenarnya, salah nombor tu. Hasil apa tadi? Ikan dalam air. Hak tulur, apa jadi hak tulur naik. Ikan jual ikan dalam air, dia tak boleh lakon. Ini nak hurah satu persatu. Ni tekal tadi kita tengok aja. Nombor 1. Larangan daripada jual beli anak haiwan yang masih dalam kandungan sehingga ia dilahirkan. Tubik poh baru dijual. Ia meliputi haiwan ternak iaitu kambing, lembu, unta dan seumpamanya. Kita boleh kiyah juga telur ayam. Ayam tak telur bila jual dah. Biasa tiap-tiap pagi ayam dia telur berapa butir, sebutir tak tak sehari tak. Sebutir sehari. Tiap-tiap hari tak dia telur. Sebutir sehari. Jadi dia duduk biasa putih. Sebutir dia ada 80 ekor aja, 80 butir tak. Jadi hari petang ini dijual lah. Tengok pitih lah kata. Kalau jual lah demo telur 80 butir. Berdasar kepada tiap-tiap hari dia boleh kutip 80 butir. Kalau itu pun terima jual beli. Bayar lah. Kalau tu beloraknya dia takut dia kat orang telur. Kalau dia kat orang dia tak boleh jual beli. Dia boleh bayar pendahuluan. Buat perjanjian. Tak cekeran dulu 40 ya. Betul tak? Esok nanti nak beli esok. Jadi ia dilarang kerana ia termasuk dalam jual beli gharar. Gharar ni makna benda penipuan. Benda macam-macam boleh berlaku. Gharar adalah penipuan dalam jual beli. Iaitu setiap jual beli yang mengandungi unsur yang tidak jelas. Sama ada pada barangnya atau harga atau tempoh bayaran yang masih tidak diketahui atau penjual tidak mampu menyerahkan barang yang ditawarkan. Macam mana boleh kata mampu kalau barang itu tak? Macam nak jual ikan dalam air itu macam mana? Ni anak duduk dalam kandungnya.
nampak lembu buting jual dah anak. Jadi kita nampaklah kedepannya nak ayat hukum Islam ni dia ambil kira benda lagu tu disiplin dalam ekonomi. Sebab tu lah ekonomi Islam ni kan dia bukan hanya nak kepada keuntungan saja tapi nak kepada berkat barakah. Dia nak keberkatan dengan jalan takwa. Saya sebutin negeri itu bertakwa bila jual beli ni berlaku dengan cara hukum syarak maka dia panggil bertakwa. Walau ahlal qura amanu wattaqau. Kalau sekiranya penduduk sesebuah negeri itu beriman dia bertakwa. Dia berjalan sistem muamalah yang betul. Di sinilah Tuhan janji la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Tapi nak kepada maka Tuhan akan buka keberkatan langit dan bumi. Benda berkat ni benda yang dalam orang panggil falsafah orang putih dia tak kenal bagi berkat. Dia tahu bagi untungnya. Kita nak dua-dua. Baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Baldatun tayyibatun, negara pula baik, amin molek dengan harta hasilnya banyak, wa rabbun ghafur, dan mendapat keampunan daripada Tuhan. Itu situ tu. Jadi ia payah duk balas dengan orang tak bawa pemikiran Islam ni pada butin ni kan. Mula dia kata kita ni sempit sikit-sikit ada hukum halal, ada patah lain. Dia duduk situ. Kita kebala sama-sama orang Islam. Sebab bila dia tidak mengaji dari segi ekonomi muamalah secara Islam. Kita tengok ni banyak patah lain dalam Islam ni dah. Antara jual beli gharar ialah jual beli binatang yang masih dalam kandungan. Hal demikian kerana binatang di dalam kandungan tidak dapat dipastikan adakah ia seekor atau dua. Jantan atau betina hidup atas hati. Benda dalam dua berlaku lagi dah. Macam mana nak jual? Jadi kita nampak dalam Islam ni berlaku sah jual beli ni apabila boleh hunjuk-bunjuk. Demo holo pitih, kawal holo barang. Baru jadi. Alah, situ dia pasti dia. Sempurna ke cacat selain dari ia tidak boleh diserah terima semasa akad. Akad jual beli itu patut kena unjuk-bunjuk. Namun diharuskan jual beli binatang yang hamil bersama kandungannya tapi tidak anaknya sahaja. Bapa boleh jual kalau dah kita jual binatang dengan ibu-ibu. Sebab ibu boleh serah. Betul tak? Ibu boleh serah. Hukum jual beli gharar dalam syariat Islam termasuk jual beli yang dilarang berdasarkan hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ini hadis Nabi kata, qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'il hasa wa an bai'il gharar. Maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang jual beli al-hasad dan jual beli gharar. Itu nombor satu. Nombor satu apa tadi? Jual menatang dalam kandungan. Nombor dua, larangnya jual beli susu yang masih berada dalam kantongnya sehingga ia diperah. Dia sebenarnya bila kita baca hadis gini kita kata tak berlaku zaman lain ni tak. Jadi kita boleh kiyah sajalah kepada benda-benda lain asalkan benda itu tidak jelas boleh terima. Sebabnya amalan ni ya orang panggil wurud di hadis sebab marinya hadis ni ialah orang Arab pada zaman Nabi tu dia buatlah kerjaan lagu ni. Ada jenis jual susu duduk dalam dapur dia kan. Duduk di lembu lagi tu. Duduk di kambing lagi. Kau tak perlu lagi. Kutik jual. Dah. Ada pula jual anak dalam kandungnya. Dia tengok lembu buting, utor buting. Itu tak? Kibah buting. Dia duduk jual dah. Jadi bila berlaku lagu tu lah Nabi pun buat hukum ni. Nampak tak? Jadi kita learn ini, mungkin kita kata, siapa dia jual susu, buat duduk dalam labu susu lagi. Nampak tak? Kita beli pun susu dalam kotak, dalam teh dah. Itu kita tak boleh tengok kepada orang panggil realiti kejadian sebenar musim lah ni. Ni masa zaman kita. Tapi ulama-ulama yang bincang benda ni, dia ambil ni sebagai kias untuk digunakan dalam muamalat moden. Macam soal penjualan saham, nampak tak? Transaksi yang berlaku secara ekonomi ni, di situlah ulama-ulama yang pakar dalam ekonomi dia garis panduan. Hak lagu ni halal, hak lagu ni haram berdasar pada hadis ni lah.
Tu orang yang kita kena suruh kepada orang yang mendalami, dia panggil panel syariah. Setiap bank ni yang dia nak ambil, dia nak buka kaunter Islam, walaupun main bank sendiri, syarat dia kena ada panel syariah dia. Panel syariah ni akan nasihat dia lagu mana cara nak buat. Itulah dia kemukakan beberapa orang panggil mekanisme macam al-bai' bisa al-ajil, al-wadi'ah, apa dia, jual salam, macam-macam lagi. Jadi kita ni hak jahil ni sebab kita tak mengaji banyak benda tu. Apabila kita tahu bahawa panel syariah dia terdiri daripada pakar-pakar dalam bahagian muamalah, kita terima lah dah. Asalkan dia kata ni counter Islam, kita nak korek game, kalau kita tak ada ilmu lah mana, kebaya dia royak tu kita tak faham lah. Banyak benda tak faham. Tapi kok mana tu bila kita faham dah keadaan lagu ni, maknanya kita nak buat sesuatu benda ekonomi ni, kita tidak meraba lah. Dan kita tidak kata pakar kata main hutang ikut dah. Bila kita nak beli kereta, dah ada lelah ni finance kita panggil. Kita nak beli kereta nak beli kereta potong lelah ni 40,000 dah. Baru ke mana? Balik dah. Nak cari PT Stop 40,000 tak boleh. Kita terpaksa kena buat pinjam mil. Pinjam mil secara konvensional jamin dulu tu riba. Tahun 80-an dulu. Loan ni je. Di akhir 90-an ni baru start ada. Di pertengahan 80-an tu ada dah. Sudah ada dah ni syarikat-syarikat finance dia buat secara Islami. Maka kita tak boleh tidak loan. Kita kena ambil cara ni. Jadi anak pergi loan pun sebagai ibu bapa ni kena nasihat. Sebab ada loan. Kalau kita ni jenis bahasa tak mengaji, tak faham benda gini, kita main orang panggil pakai gini begitu dah. Asal siapa dia boleh cara pinjaman yang lebih murah untuk bayar balik bulan ni, kita nak hotel lah. Hukum tu kita bunuh berdua. Pasal apa? Kita tidak sensitif, tidak terasa bahawa muamalat ni ialah tak kena cara, ia juga jalan yang boleh menuju neraka. Benda jadi haram tak? Baik. Hal demikian kerana susu yang berada dalam kantung haiwan tu tidak diketahui kadarnya. Nak suka mana berapa cukup. Tengok dalam lagu tu lagu mana. Merayak zaman Nabi mula ada orang jual lagu ni, nak pergi banyak. Orang beli pula dia takut dia kat orang. Dia beli lagi. Jadi harga ni tak boleh, ingat dah. Dalam Islam harga tak boleh. Mungkin kalau kita pergi kepada ekonomi jual beli cara bukit Islam, dia terima lagu ni. Apa dia? Buat perjanjian molek. Mana dia cara halal-halal ni lah. Lagi judi pun dia pisau. Dia buat judi, dia tak ada hukum judi bagi dia. Mungkin kantongnya nampak besar, yang menggambarkan susunya banyak, tetapi apabila dibuah susunya tidak sebanyak yang disangka. Ini kan macam ukur labu susu. Selain itu, susu yang masih berada dalam kantong juga tidak boleh diserah terima semasa akad transaksi. Ini nak ya. Petanda dia ialah serah barang payah beli. Itu kaedah. Patut ada lah pula ia dimaafkan supaya apa? Jual online. Kan kita beli dengan Shopee tak payah dulu kan? Itu tak apa dah. Pasal benda tu kita garanti dapat. Itu lain cerita lah pula. Itu nombor 2. Nombor 3, larangnya jual beli hamba yang melarikan diri dari tuannya. Ni kalau kita bincang pun tak berapa orang panggil relevant. Tak sakut paut dengan kehidupan kita lelah ni sebab hamba abdi tak ada. Cerita dianya seorang tu dia ada hamba. Dia memiliki hamba, dia boleh jual beli hamba ni. Jadi dia ni nak jual. Orang beli tu mari nak beli. Hamba tu mana? Tahulah hari cari tak jumpa. Tapi kira dah buat. Berapa nak jual? Jual 5,000 lah. Tengok PT lah. Jadi hamba kawan tu. Lepas mana hamba tu? Lari tahu tak pelik-pelik cari tak jumpa. Tak boleh lagu tu. Sebab Rasulullah bersabda, la tabi' ma laysa indak. Maksudnya janganlah engkau menjual apa yang tidak engkau miliki. Jangan jual benda bukan dalam genggaman kita. Itu hadis riwayat Abu Daud, At-Tirmizi, An-Nasa'i dan Ibnu Majah. Walaupun hamba tersebut adalah miliknya, ini hamba dia, tetapi disebabkan ia melarikan diri, jadi pemiliki hambanya tidak lagi sempurna. Jadi kita nampak dia mana dalam muamalat dalam Islam, pemilikan sempurna.
Jual tanah syarikat, tanah nama rama. Kalau jual bahagian kita lain, bahagian kita 1/4. Kita dijual semua sekali. Ataupun kita tidak jelas lagi pemilikan kita. Siapa tak bagi lagi, tak tahu boleh banyak mana, kita jual dah misalnya. Itu juga dia pasal tidak sempurna. Jadi pusing ke mana pun cuba kita perhati, dia naknya ialah pemilikan yang sempurna. Yang keempat, larangnya jual beli harta rampasan perang sehingga ia dibahagiakan. Harta rampasan perang ni adalah harta yang diperoleh daripada orang kafir yang tewas dalam peperangan menentang orang Islam. Ini kena faham orang. Bila berlaku peperangan, hukum ni debui. Bila kita boleh tawan harta dia, kita boleh rapat. Termasuk orang ni lah buat boleh jadi wak hamba. Kalau hak tina, dia boleh ambil wak hamba, dia boleh milik sebagai isteri. Jadi dia kira beli hamba tu akad nikah. Akad nikah juga dia kata ambil dengan gitu. Bila kita ambil belilah hamba, jadi bila beli hamba ni, masa beli jual beli tu dia kira sepakat nikah. Dan hamba ni dibenarkan lebih pada 4 orang. Ni di sini ada keistimewaan. Hamba ni dibenarkan lebih pada 4 orang. Jadi harta rampasan adalah yang diperoleh daripada orang kafir yang tewas dalam peperangan menentang orang Islam. Harta tersebut menjadi hak tentera Islam. Dia asal hak tentera dulu. Sebab dia gitu yang benar. Dia terlibat dengan peperangan. Bila dia balik tu, kita kata harta dia buat apa misalnya. Dia igak kuda saja misalnya beli 10 ekor dia buat apa lah. Dia diperang kan, orang perang kuda ya. Yang beli dan ke dia bunuh tentera tu, kuda dia klik dia. Boleh 10 ekor klik dia. Ketua dia ambil, dia bagi bolehlah ke dia 4-5 ekor. Kata dah boleh dia kuda 5 ekor. Cakap ada perang dia, maka dia boleh jual lah kuda tu. Nak pitih dia kan. Bila dia jual itulah. Inilah orang panggil jadi jual beli. Sebab hamba tu kan, hamba tu asalnya hak tentera. Ramadan boleh pilih 10 orang. Cakap ada perang tu, cakap nak boleh makan ke Ramadan, jual setengah. Maka dia jual tu, orang lain boleh beli. Itu beli hamba lah. Tak boleh betul kat tangan yang jual kat orang ni, jual kat orang ni. Namun ia tidak boleh dijual selagi harta tersebut tidak dibahagi terlebih dahulu sekalipun bahagian telah ditetapkan. Kena bagi dulu. Walaupun dia tu tetap boleh, tapi tak tangkap manusia. Kena lepas pada ketua tentera dia, penglima dia bagi belakang, duduk dalam genggam media, maka ketika itulah baru dia boleh jual. Tak ada habis tak? Ini kerana ia belum memiliki sepenuhnya harta tersebut selain dari tidak mampu untuk diserah terima semasa transaksi atau akad jual beli. Sebab tak nak suruh. Ia kelima, ada ni semua dah. Larangnya jual beli zakat yang belum diterima. Zakat dilarang dari jual beli sehingga ia diterima oleh mereka yang berhak, dan apabila diterima ia berhak sama ada untuk memilikinya atau menjualnya. Boleh jual. Biar jadi hak kita dulu. Macam dulu kat kau duduk terima pada zakat. Terima pada zakat, dia boleh jual. Justifikasi mana? Sebab larangnya adalah kerana apa ia dilarang sangat tu? Kerana belum memiliki harta tersebut sepenuhnya. Dia tidak terima sepenuhnya. Sekalipun kadar untuknya telah ditetapkan, selain dari gagal untuk diserah terima semasa transaksi jual beli. Nombor ni nakis sekali. Pasal ada soal lagi, mana bila dia kata ni, lalunya jual beli hasil selaman seorang penyelam. Misalnya ia berkata, aku bersedia melakukan sekali selaman ke dasar laut dengan syarat kamu membeli hasil selamanku walau berapa pun harganya. Ia dilarang kerana mengandungi unsur gharar dan jahalah atau unsur penipuan dan ketidakkepastian. Kalau dia pergi selang ambil apa? Ambil mutiara. Habis dah tu dulu. Ada soal lagi. Dia kata ni 7 lah. Larangnya jual beli ikan yang masih berada dalam air kecuali jika jelas kadarnya. Misalnya seorang berkata, aku jual beli kepada kamu ikan-ikan biar dari sungai. Ada ke jual ikan di sungai? Tak ngai lagi jual dah.
Dihalalkan jual beli ikan yang masih berada di dalam air, sama ada di dalam laut atau sungai dan sebagainya. Ini kerana dia mengandungi unsur gharar dan jahalah. Selain gharar ni ingatlah penipuan, jahalah ni mana kita tak tahu, jahil lah, tidak mampu segera. Namun jika ia dapat dipastikan jumlahnya, dia dapat diserah terima, maka dia diharuskan. Sekat tu lah. Kita dari mananya habislah hadis ni, kita bincang. Jadi ada je benda yang boleh sangkut paut dengan kita, ada benda yang tak sangkut paut. Kita boleh apa ni, beberapa patah larang. Sebab tu kita nak betul molek. Dari segi benda yang melibatkan pinjaman ke gadaian ke apa tu, kita pilih saja bagi dunia lain, kita pilih saja kaunter Islam yang disediakan oleh orang ni, insya-Allah selamatlah. Tak wajiblah kita usul sebab kita tak faham. Misalnya gada, ingat tak? Orang duduk gada ajak jami dulu lagi, gada tanah, gada kawah, pajak gada ada pasti mah dah. Ingat dulu dia panggil pang dah. Dia kata nak pergi jumpa orang nak pergi gada ni, nak pergi pasal mana naik taksi. Pergi lokek dia kata nak pergi gada kelipang dia. Tapi gada itu riba. Lamanya orang tua kita dulu duduk bergada cara riba tu duduk. Pajak gada ada pasimah tu gada. Lepas tu bila mari dia tahun 90 baru mari Ar-Rahman. Kenapa? Pajak gada Islam. Maknanya Islam ni dia boleh belakang. Nak gada ada. Dia nak gada baik kemah boleh. Tapi canggut Islam. Sebab gada dia ni ada. Tapi kita pun mujurlah. Cumanya lewat lah. Maknanya di abad ke-20 barulah ada oleh ke muka sistem-sistem. Dia bukan nak pinjam riba. Awak rumah tahun 70 dulu riba lah. Kau dulu learning je buat. Masa pinjam tak ada lagi masa. Tak ada buat pinjam rumah. Pakai buat gitu. Ada dah masa tu. Sudah ada dah. Tapi orang dulu lah duduk di sekolah mata 80 dia tanya dia tengok dia mau buat loan buat bank kan. Pas tanya lagu mana dia tu tak ada arah dia. Tak ada arah sebab tak ada. Tu kita tahulah hukumnya. Ada ulama ahli ulama dia kata bila tak ada counter Islam dia kita sangat perlu pada masa tu. Tak ada jalan lain buat. Tapi buatnya buat sekadar yang minimal. Sekadar boleh kalau panggil. Tapi lain tak ada masalah dah nak beli kereta, beli apa semua. Cuma kena pasti. Kalau lah kita tanya soal selalu dia kata nak finance berapa? Kita kata nak finance 50,000. Nanti kita buat kita proses tanya selalu dia. Nak finance mana tanya? Kalau dia ayat bank tak apa, bank mana semua bank ada lah ni. Hang yang bank ada kan? Ada hang yang bank. Sebab seni mungkin dia beli formula dia tak di bank dia. Kita kata kita nak cari Islam. Tak apa. Orang kereta, orang ejen apa ni, orang jual kereta pandai lah dia buat. Kita rakyat kita nak cari Islam. Tak timbul masalah. Okey. Sekarang tu lah. Wallah.